kita akan lihat ya, kalau ayat yang seterusnya iaitu 38 di mana disebut ihbitu minha jami'an. Apa maksud ihbitu itu? Ihbitu itu yang turun itu, ihbitu makna daripada tempat tinggi kepada tempat bawah itu. Macam ihbitu ta'irah, telah mendarat kapal terbang. Dalam Quran sebut ihbitu maknanya waw alif itu ihbitu. Dia ada waw alif tu. Maknanya jamak. Banyak, lebih daripada 3 yang turun itu. Minha. Minha tu daripada jannah tadi. Ha tu kembali kepada jannah tadi. Minha jami'an. Keseluruh semuanya diturunkan ke bawah. Dalam bahasa kasar dia kata dihalau, tapi Quran tak guna perkataan dia guna perkataan ihbitu. Jadi bila ihbitu maknanya daripada atas ke bawah. Daripada syurga ke bumi. Seolah-olah begitu. Ya, daripada atas ke bawah. Jadi apa yang menarik di sini, bila sampai ke bawah tu, tiba-tiba kita mendapati ada Adam Speak. Adam Speak. Adam Speak kan kat Sri Lanka. Sebenarnya bila diturun tu tiba-tiba ada Adam Speak. Bila kita pergi cek, bila kita buat kajian memang ada tapak kaki besar di situ. Tapak kaki di puncak gunung itu. Tapak kaki di puncak gunung itu, dan benda ini disebut dalam tafsir. Antara tafsir Tabari. Tafsir Tabari, tarikh Tabari sekali. Dia sebut apa? Tempat tapak kaki Nabi Adam AS mendarat itu, dia macam tu, dikenali sebagai Baus. Bawauza. Baus. Dikenali sebagai Baus. Jadi yang turun pada waktu itu, sebab itu dia guna perkataan ihbitu jamak tu kan. Makhluk yang turun bersama itu adalah Adam, satu, Adam AS. Yang kedua Hawa, kedua. Yang ketiga Iblis. Iblis. Yang keempat dia panggil Span. Span ini adalah sejenis ular. Sejenis ular yang kalau kita baca perkataan Span ini hanya ditulis dalam Bible. Ya. Dalam kitab tafsir dia sebut ular tapi dengan nama lain. Dia bukan af'a, dia bukan sa'lab. Bukan sa'ban. Dia bukan af'a, dia bukan sa'ban. Ya. Dia ada nama. Kalau Ustaz nak cek sini boleh ni. Ya, dalam tafsir ni. Nanti Ustaz itu sikit lagi. Jadi dari 4 ini mereka diturunkan di tempat yang berbeza. Adam itu diturunkan di Sri Lanka, iaitu dekat Adam Speak tadi, yang dia kata kalau berdasarkan kepada tafsir. Ustaz bukan refer kepada buku baru, buku tafsir yang klasik-klasik ni sebut bahawasanya Adam telah turun di suatu tempat bernama Sarandi. Di Sarandi itu ada sebuah gunung. Di atas gunung tempat mendaratnya kaki Adam itu dinamakan Baus. Bawauza. Baus. Sarandip itu, kenapa? Sarandip itu sekarang dipercayai adalah Sri Lanka. Dulu, kalau kita baca dalam kitab tafsir, dia tak sebut Sri Lanka. Dia sebut di Hind. Fi Jaziratil Hind. Di negeri India. Di jazirah, di semenanjung, di kawasan India. Tanah India, di Hind. Dan kita maklum, kitab-kitab tafsir ini ditulis pada kurun yang ke-3 Hijrah, 2 Hijrah, 4 Hijrah. 2, 3, 4 Hijrah ini bersamaan dengan kurun yang ke-7, 8, 9 Masihi. Kena tahu kedudukan masdar itu. 8, 7, 8, 9 Masihi. 10 Masihi. Maknanya dia dalam 1000, dia dalam 600, dan 600, 700, 800, 900. Maknanya sebelum 1000 Masihi. Penulisan kitab-kitab tafsir ini. Kalau kita convert dalam Hijri, dia akan berlaku 2 Hijri. Sebab 1 Hijri itu belum lagi berlaku penulisan tafsir. Tafsir hanya wujud sesudah wujudnya Quran. Dan kita maklum bahawa Quran itu dipermunikan oleh Umar Abdul Aziz. Dan seterusnya. Jadi, balik kepada perbincangan kita tadi, kajian yang kita baca dan kitab tafsir menyebutkan Sri Lanka itu bernama Sarandi. Dan Sarandi itu terletak di India. Dia kata fi Jaziratul Hind. Dan kita maklum
Sri Lanka pada waktu itu bukannya sebuah pulau, dia adalah satu kawasan. Tak ada nama Sri Lanka lagi. Sri Lanka ni hanya baru je baru saja diberi nama Sri Lanka pada kurun yang ke-20 dah. Ustazah ada sebut dalam video Ustazah sebelum ni. Jadi Nabi Adam diturunkan di situ, dan kita maklum bagaimana pembentukan negara India. Negara India ini namanya bukan India. Pada peringkat awal namanya Indus. Lembah Indus. Lembah Indus ini terhasil apabila berlakunya banjir besar. Lebih kurang tahun 3000 BC. Dia bukan banjir Nabi Nuh. Selepas banjir Nabi Nuh ni banyak berlaku banjir-banjir, gempa bumi. Asalnya kawasan tanah bumi ni dia satu, dia tak ada pulau. Tapi gempa demi gempa, banjir besar, berlaku bencana alam, maka perubahan muka bumi berlaku. Balik kepada Indus tadi. Indus ini terhasil daripada pertemuan dua sungai. Apabila berlaku banjir besar, berlaku pertemuan dua sungai, iaitu sungai Ganges dan sungai Jamna atau disebut Yamuna. Dan sungai Ganges ini airnya bersih. Sebab tu dinamakan Ganges. Itu mula-mula, maka peradaban yang awal wujud di India di lembah Indus pada ketika itu adalah peradaban tamadun Harappa. Kalau boleh cek dalam Google, lebih kurang 4000 BC, 3000 BC, 3500 BC. Maknanya dia berlaku sesudah banjir besar Nabi Nuh. Kalau kita iktiraf banjir besar Nabi Nuh dalam 4800 BC, sebagaimana yang disebut oleh catatan carbon dating ahli sains Turki dan China. Kita andaikan 5000 lah, sebab 200 tahun je kan, 5000 BC. Jadi itu bermulanya pusat tamadun awal, iaitu di Mesopotamia. Kalaulah di Harappa, peradaban Harappa dalam 3500 atau 4000 BC itu berlaku di India, dia berlaku sesudah itu. Dan bagaimana dengan tamadun di Mesir? Di Mesir, dia sebelum ahli sejarah meletakkan timeline tamadun Mesir itu sebelum India. Ya, back kepada cerita Nabi Adam itu tadi, diturunkan di situ. Jadi Hawa diturunkan di Arabia. Ada mengatakan di Afrika. Kita kena ingat, walaupun di Afrika ke di Arabia ke, kan masa tu kan belum lagi berlaku perpecahan muka bumi. Tidak, masa tu belum lagi berlaku, belum lagi ada negara, belum lagi berlaku gempa bumi dan pecah pulau dan benua, tak ada lagi. Kalau dalam kitab tafsir ada mengatakan di Arabia pun kita boleh terima. Kitab tafsir mengatakan di Afrika pun kita boleh terima. Sebab dia tidak ada perpecahan muka bumi lagi pada waktu itu. Baru wujud je manusia itu sesudah berjuta-juta tahun. Bumi itu diam. Nampak tak? Okey. Dan di mana pula diturunkan iblis tadi? Berdasarkan kenyataan dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebut oleh Hasan Basri dan beberapa hatta Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ni kan orang yang rapat dengan Rasulullah. Dia kan hidup dengan Rasulullah sejak kecil lagi. Dia kan anak saudara Rasulullah. Dia adalah anak kepada Abbas. Abbas itu adik-beradik kepada Abdullah. Ustazah buat genealogi, Ustazah boleh ingatlah benda ni. Dia adalah orang yang rapat dengan Rasulullah. Jadi apa-apa catatan daripada Ibnu Abbas kita kena terima. Dia mustahil berbohong. Dia budak. Dia rapat dengan Rasulullah. Dia kata apa? Iblis ini, dan ini disebut juga oleh Hasan Basri. Ya, iblis diturunkan di Bostiman, Irak. Iblis diturunkan di Bostiman, Irak. Iblis. Okey. Bila Ustazah cakap Irak, saya nampak sekarang apa yang berlaku dekat Irak. Yes. Itu. Sebab betul. Sampaikan kenapa US beria sangat nak serang Irak. Ada benda kat situ. Okey. Lepas tu Spain tu kan Yang ular tu. Dia tak sebut Su'ban, dia tak sebut Afa'ah, dia sebut ada nama lain. Dalam tafsir ni ada. Saya tak boleh nak balik. Kalau tengok ambil masa kita pula kan. Tak apa. Dia diturunkan di Isfahan, Iran. Ular tadi diturunkan di Isfahan, Iran. Spain tadi dalam Bible disebut Spain. Kalau dalam tafsir disebut Spain itu diturunkan di Isfahan, Iran.
Iblis tadi diturunkan di Bostiman, Iraq. betul di Bostiman Iraq. Maknanya sampai hari ini ada beberapa kawasan di Iran itu memang sembah ular. Sembah ular. Memang Iran. ada banda mengagungkan ular. Ah. Dan dipercayai ada ular kuno. Asal usul mungkin ada kaitan. Ini Ustazah tak boleh nak So, bagi tu. bila saya relate kan balik, Iran dan Iraq kan ada peperangan. Kan sampai sekarang pun orang cakap dia orang tak boleh, Ya. walaupun orang kata negara Islam kan, Hmm. masih lagi berperang. Hmm. Dan dia orang ada fahaman masing-masing. Itulah. Base-nya begitu.